Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Seperti makan pelitup muka, macam ni kan, tak nampak. Kadang-kadang tak nampak saya punya mata kan. Tak apa, yang penting tu kena pakai dan pakai betul-betul. Pastikan ia meliputi hidung dan juga dagu. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan menggunakan kedua-dua air dan sabun. Air tak cukup, sabun juga. Dan apabila adalah ataupun nampakkan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, pastikan anda pakai juga untuk menjaga kebersihan. Dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini memang kita ada subjek yang sangat menarik untuk kita terokai pada hari ini. Tetapi bersama saya juga adalah seorang guru, iaitu Cikgu Ika. Hai, selamat pagi Cikgu. Hai, selamat pagi. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan, apa kata kita amalkan SOP? Saya dah pakai gel pembasmi kuman. Cikgu pula, silakan ya Cikgu. Terima kasih. Okey, kebersihan kena sentiasa dijaga ya, walaupun di mana-mana. Kalau boleh bawalah yang gel pembasmi kuman yang dalam botol kecil kan, boleh bawa mana-mana. Kadang-kadang tempat yang kita pergi, restoran ke mana-mana kan, mungkin mereka tak ada pula. Baiklah kita bawa bersama. Okey, oleh kerana kita dah makan SOP, jarak di antara kita adalah lebih daripada 1 meter. Boleh kita buka pelitup muka ya Cikgu? Okey. Barulah nampak muka cantik Cikgu. Itu dia. Dan apabila anda buka pelitup muka anda, pastikan anda simpan di tempat yang selamat. Sama ada dalam poket, jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan. Macam saya dengan Cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Macam saya sebutkan tadi lah, kebersihan kenalah sentiasa dijaga. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, terima kasih Sean. Okey, saya Cikgu Ika Liana Khalid daripada SK Kementah dan telah mengajar selama 17 tahun. 17 tahun? Ya, subjek sains. Tapi Cikgu nampak macam 17 tahun. Wah. Terima kasih. Apakah rahsia Cikgu? Senyum selalu. Senyum selalu. Okey, baiklah Cikgu. Untuk hari ini bukan kita berdua saja Kak Cikgu, kita juga ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Selamat pagi. Siapakah mereka? Di situlah. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda dan jangan lupa ya, apabila berikan salam hormat tu tangan atas dada dan tunduk sikitlah kalau boleh. Okey, kita mulakan dulu dengan Adam. Silakan Adam. Hai, assalamualaikum cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Nur Adam Arif bin Hafiz. Terima kasih Adam. Dan seterusnya Nur Alia. Hai, Assalamualaikum kepada cikgu dan Abang Syah. Nama saya Nur Alia Zahra binti Muhammad Zamri. Terima kasih. Kita juga ada Faris. Assalamualaikum cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Faris Aidit bin Muhammad Faizul. Terima kasih. Kita juga ada Irfan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad Rahmat. Terima kasih. Kita juga ada siapa tu? Azril. Azril, silakan. Azril, tolong pasang mic Azril. Tak dengar lah. Selamat datang dan Assalamualaikum cikgu dan Abang Syam. Saya Azril Najwa bin Azril Nizam. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali, alamak tak nampak nama lah. Najahi. Najahi. Hai, Assalamualaikum Abang Syah dan Cikgu Ika. Nama saya Siti Nur Najahi binti Zulhadi. Terima kasih. Okeylah, kita dah berkenalan ya Cikgu. Tapi sekarang saya nak tanya, apa sebenarnya yang kita akan terokai pada pagi ini? Okey Sean, kita akan belajar hari ini tajuk proses perkumuhan dan juga proses penyatinjaan. Seperti di belakang ni ada dua tajuk. Itulah yang kita akan. Tapi secara detail dia, apa yang kita akan sebenarnya sentuh? Sebab saya nampak ada macam belon dekat sana, ada manusia yang nampak organ-organ dia kat sini. Okey, kita akan belajar proses perkumuhan ni, iaitu kalau senang cakapnya proses untuk kita buang air kecil, berpeluh
berpeluh dan juga menghembus nafas. Itu secara amnya lah. Okey, sebelum kita lebih pergi lebih lanjut lagi. Okey, sebelum kita menerokai dengan lebih lanjut. Betul lah. Sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam lagi, saya nak sebutkan kepada anda semua bahawa apa yang berlangsung sekarang adalah sempena kempen sambutan Hari Guru, iaitu #Terima kasih Cikgu. Temanya sama seperti tahun lepas, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Okey, iaitu di sini kita dah terima banyak kad kiriman ya Igu. Di sini saya ada satu di sini. Ni ada mesej kat sini. Wahai guru, kau ibarat sebatang lilin memerangi alam kegelapan, kau sanggup membakar dirimu. Wahai guru, kau insan yang mulia, mendidik dan membimbing daku. Kaulah insan yang disanjungi. #Terima kasih Cikgu. Inilah hasil kerja Yo Wei Chin daripada SMK Datuk Penggawa Timur. Terima kasih atas hasil kerja anda dan juga terima kasih kepada semua cikgu atas jasa dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Baiklah cikgu, kita juga ada lagi satu ikat ataupun kad digital yang kita akan tunjukkan kepada anda semua di skrin anda. Itu je lah. Ini adalah sempena sambutan Hari Guru ya. Dan kita juga akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tapi sebelum tu Ego, saya nak tunjukkan lagi sekali yang mungkin kad tak keluar pada skrin ya, kad digital kita. Kita tunjukkan dulu di hadapan. Okeylah, sambil kita menunggu ya Ego. Itu dia, ya. Okey, saya bacakanlah. Biarlah penat berdiri, dia tidak penat memberi. Biar lelah terduduk, dia tidak penat membentuk. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Pemberi setia ditauliahkan segala umat. Terima kasih Cikgu. Okey, dan juga terima kasih Cikgu ya. Okey, berkenaan dengan penyah tinjaan dan perkumuhan Cikgu. Nanti saya nak pergi tanda sekejap Cikgu. Saya akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kepada guru-guru sekolah kepasaran Ceras Indah, terima kasih Cikgu kerana telah membina ilmu dan menyempurnakan akhlak saya untuk masa depan saya. Saya doakan agar guru-guru sekolah kepasaran Ceras Indah sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dilimpahkan rezeki dan sentiasa di bawah rahmatnya. Terima kasih Cikgu. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ika. Untuk hari ini kita akan terokai subjek perkumuhan dan penyah tinjaan. Betul Ibu? Betul. Tajuk. Jom kita mulakan penerokan kita. Okey, terima kasih Sean. Okey, Assalamualaikum dan kepada semua. Hari ini kita akan belajar dua topik iaitu tajuk proses perkumuhan dan juga penyah tinjaan. Jadi untuk awal ni Sean, cikgu nak tanya dulu kepada murid apa itu proses perkumuhan. Cikgu nak tanya kepada Faris. Faris, boleh tak kamu bagi tahu apa yang kamu faham tentang proses perkumuhan? Baik, Cikgu.
Proses perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan daripada tubuh badan. Okey, terima kasih. Betul tu, Faris. Yeay. Okey. Bagus lah. Okey, cikgu nak tanya pula pada Adam. Okey, apa yang disingkirkan tu? Adam. Bahan yang disingkirkan dari badan ialah air kencing, peluh, gas karbon dioksida dan wap air. Okey, terima kasih Adam. Jadi ada 4 bahan yang disingkirkan daripada badan kita. Okey, siapa nak jawab pula? Alia. Okey, apakah organ perkumuhan yang terlibat? Organ perkumuhan yang terlibat adalah tubur. Tak, salah. Okey, apa dia? Buat apa paru lagi? Peparu, ginjal dan kulit. Okey, betul. Betul. Nervous agaknya kan. Ya. Okey, terima kasih Alia. Okey, yang tadi tu ialah proses penyatinjaan. Ya. Okey, kita akan tadi proses perkumuhan itu. yang disebut tadi tu ialah organ penyatinjaan. Okey. Okey. Jadi Sean ada 3 organ perkumuhan yang terlibat kat depan ni. Yang pertama ialah nanti kita akan teroka peparu, kemudian kulit dan juga ginjal. Okey. Okey. Jadinya sebelum tu cikgu nak tunjuklah, kita nak teroka peparu dulu. Okey, boleh. Okey. Jadi sebelum tu cikgu nak murid-murid, boleh tak awak tunjukkan tadi Adam kata hasil perkumuhan yang dikeluarkan daripada peparu ialah gas karbon dioksida dan juga air. Okey, boleh tak kamu tunjukkan laluan udara daripada lukisan kamu? Mereka dah lukis tu. Oh, dah lukis. Lukisan peparu dan tunjukkan bagaimana laluan udara. Tunjukkan di skrin. Okey. Itu dia. Okey, kita dah nampak dah. Dah tunjuk dah. Alia pun ada. Oh. Cikgu ada warna yang berlainan, Ego. Ada warna merah, warna biru. Apa tu, Ego? Okey, boleh tak jelaskan sedikit, Azril, boleh tak kamu jelaskan lukisan kamu tu? Yang ada warna merah, warna biru tu. Yang biru ni bila kita sedut, udara, oksigen akan masuk. Okey. Lepas tu bila kita hembuskan nafas, karbon dioksida yang kita keluarkan. Yang itulah yang kita kata tu gas karbon dioksida keluar apabila menghembus nafas. Terima kasih Azril. Jadi itu gas karbon dioksida adalah salah satu bahan perkumuhan. Gas karbon dioksida kita tak perlukan dalam badan. Yang perlukan dalam gas karbon dioksida tu ialah tumbuhan. Betul. Untuk proses apa? Fotosintesis. Yes, betul. Untuk proses fotosintesis. Jadi ini kat sini cikgu nak tunjuk kat sini. Okey, contoh model peparu. Model peparu ni ialah kita buat daripada bahan terbuang, botol mineral dan juga belon plastisin. Jadi kat sini kan, Syam boleh tengok tak? Okey, bila cikgu tarik gini, okey, bila kita hembus nafas, okey, peparu kita akan mengembang. Bila kita hembus nafas, peparu kita mengecut. Nampak? Cikgu ulang lagi sekali. Okey, tarik, hembus. Tarik, hembus. Begitu. Dan bila kita hembus tu, kita keluarkan gas karbon dioksida. Okey. Dan cikgu nak tunjuk juga di sini. Okey, kedudukan peparu kita. Di samping tu juga, cikgu lupa. Ada murid cikgu iaitu Faris. Faris, boleh tak kamu tunjukkan kedudukan peparu yang kamu buat pada model badan kamu tu? Cuba tunjuk. Dia satu-satunya murid yang buat organ badan. Wow. Okey, tu. Okey, tunjukkan dan bagi tahu. Baik cikgu, ini adalah model badan saya yang diperbuat daripada bahan buangan seperti cardboard dan kotak. Dan ini ialah peparu. Okey, terima kasih Faris. Betul. Kedudukan peparu tu di sini. Cikgu tunjukkan. Okey. Peparunya di sini seperti sama macam yang Faris tunjuk tu di sini. Peparu. Okey. Jadi itu saja untuk bahagian peparu. Kemudian kita nak pergi kepada yang kedua, iaitu organ perkumuhan yang kedua ialah apa ni? Ginjal. Ginjal. Okey, kalau dalam bahasa lain? Dalam bahasa English. Inggeris. Kalau ginjal kan, bahasa yang biasa kita sebut. Buah? Buah.
buah pinggang. Buah pinggang. Oh, okey. Ingatkan Okey. apa buah Okey. tebikai bukan. Okey. Okey. Ya. Selalunya kalau kita sebut buah pinggang, kita belajar sains dia sebut ginjal. Ya. Oh, yalah betul lah. Ego hampir Betul kan? lupa. Ya. Okey, cikgu nak bergerak ke sana. Okey, silakan cikgu. Okey, kita nak tengok pula apa ginjal ni kan. Ginjal ialah organ perkumuhan yang terbesar. Okey, dan kat sini kita boleh tengok kat sini organ ginjal sini ada dua, ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal ialah dia menyingkirkan urea, air dan garam mineral dalam darah ke dalam urin. Urin tu ialah air kencing lah. Ya. Okey. Dan di sini adalah salur kencing kalau sebutnya, tapi dalam sains ni kita sebut ureter. Okey, ureter ialah saluran yang membawa urin dari pundi kencing ke membawa urin ke pundi kencing kat bawah ni. Okey. Pundi kencing pula ialah tempat kita menyimpan sementara urin sebelum dikumuhkan. Okey, dan ini adalah di hujung ni ialah uretra iaitu salur yang membawa urin dari pundi kencing untuk disingkirkan keluar badan. Jadi ini adalah satu sistem perkumuhan manusia, sistem bagaimana air kencing kita terhasil. Ya. Kita bermula daripada atas ginjal, ureter, dan pundi kencing dan uretra. Tapi ni kan tak masuk dalam tahun 4 punya ni. Oh, belum lagi. Tapi ini maklumat tambahan. Yalah, bagus tak lah kalau salah kita- kan kita nak belajar tambahan. Ya. Tapi kan kalau kita tengok, Sean boleh tengok anak murid saya pun telah membuat model ginjal bersama-sama dengan mereka. Oh, nampak Ego, nampak. Ya. Okey, boleh tak kamu yang lain tunjukkan model ginjal kamu tu? Tu mereka buat sendiri dengan itu dia. bahan-bahan terbuang. Wow. Menggunakan kotak, ada yang menggunakan cardboard, botol mineral. Okey. Dan di studio juga, cikgu ada juga bahan model ginjal yang hasil murid juga dan cikgu bawa juga ke studio. Jadi kalau kat sini kita tengok, mari kita tengok. Okey, murid-murid, boleh tak kamu tunjukkan? Okey, Adam, boleh tak ceritakan sedikit tentang model ginjal kamu? Baik, cikgu. Model ginjal saya diperbuat daripada bahan terbuang seperti kotak dan botol mineral. Saya akan menuangkan air di atas. Dia nak tuangkan air. Kita akan lihat air kencing akan keluar dari ginjal melalui salur kencing, kemudian masuk ke dalam pundi kencing. Ia akan jatuh ke bawah. Okey. Boleh tak kita buat bersama-sama? Boleh. Boleh? Okey. Okey, cikgu nak tengok kamu buat semua tuangkan air tu untuk menunjukkan simulasi bagaimana terhasilnya air kencing. Bermula daripada ginjal dan akan turun ke ureter tu salur kencing dan akhirnya ke pundi kencing. Boleh tunjuk sama-sama? Boleh. Okey, mula sedia? Mereka keluarkan air yang berwarna kuning tu kita ibaratkan Sean macam air kencing lah. Macam air kencing lah kan. Kan. Okey, ready? Sedia? 1, 2, mula. Nampak tak? Oh, nampak. Okey. Dia melalui salur getah tu. Dan turun ke bawah pula Ego. Ya, begitulah. Okey, tahniah. Terima kasih kerana berjaya. Okey, cikgu pun nak buat juga. Cikgu ada juga di sini. Ada Ego, ya. Untuk Sean. Cikgu untuk bawa saya, kan? Ego. Ya, okey. Okey, nanti yang saya ini bawakan adalah ini. hasil. Ya. Hasil murid cikgu. Juga tetapi ni lain sikitlah berbanding dengan mereka punya. Mereka yang ini sangat simple dengan menggunakan 2 botol mineral dan yang kecil letak salur getah dan kita akan hanya tuangkan saja. Jadi ini diibaratkan seperti ginjal kanan, ginjal kiri, pundi kencing dan ni apa ni Sean? Uretra ataupun salur kencing. Salur kencing. Okey, boleh Sean? Okey. Terima kasih Ego. Okey. So, ini kena buka Ego. Jom. Okey. Cikgu pun boleh juga di sini kan. Tadi mereka tuang satu je. Sekarang kita nak tuang dua-dua sekali. Dua-dua. Okey, ready? Saya cuba Ego. Okey. Okey. Nampak tak?
Nampak Ibu. Tumpah. Okey. Alamak. Terkeluar. Okey. Okey, ni macam ada Leaking. leaking sikit. Kenapa tak pakai ni? Okey, tak apa. Tapi saya rasa saya dah faham Ego. So maknanya dia akan bermula daripada ginjal. Okey, Lepas tu betul. dia akan melalui salur kencing. Ke Ego namanya? Betul. Ataupun yang laluan yang ni apa nama dia? Ini ureter. Ureter. Dan salur kencing dan ini adalah pundi kencing. Okey, baiklah. Okey. Tapi sebelum tu Ego, saya nak tanya, kalau mereka yang ada di rumah kan mungkin mereka juga nak membina model ni Ego. Selain daripada macam botol mirror memang boleh dicarilah, tapi yang salur getah ni mungkin susah sikit. Boleh tak kita gantikan dengan benda lain Ego? Kalau buat masa ini yang paling mudah ialah salur getah. Sebenarnya salur getah senang kita nak cari. Kita pergi kedai hardware je ataupun kedai aquarium. Kedai aquarium pun boleh Ego. Ya, betul. Tapi boleh tak kita gunakan straw juga Ego? Mungkin dia akan keras sedikit lah. Yelah, susah nak bengkok kan Ego. Tapi boleh saja. Good idea. Ya. So kepada mereka yang ada di rumah, mungkin kalau anda nak bina model organ perkumuhan ataupun ginjal Ego, anda boleh buat samalah kepada mereka yang ada di rumah. Macam memek kita yang ada dalam talian. Memang cantiklah mereka buat Ego. Betul. Okey, ini organ yang kedua Sean. Ada satu lagi organ iaitu kulit. Di sini Ego. Silakan Ego. Kulit. Okey. Jadi kita kat sini dah tumpah ni. Okey, tak apa Ego, nanti kita bersihkan. Okey. Organ yang ketiga ialah kulit. Kita tengok kulit. Kulit kita juga mengeluarkan bahan kumuh. Okey. Jadi dia akan keluar air kencing juga dekat tidak. Bukan. Bukan. Okey. Kulit juga kalau kita tengok kat sini, kita kedepankan sedikit. Okey. Cikgu tak bolehlah nak tunjukkan dengan ni. Jadi cikgu hanya boleh tunjukkan dalam bentuk gambar bagaimana struktur bawah kulit kita. Okey, jadi kulit peluh disingkirkan melalui liang peluh pada permukaan kulit. Jadi kalau kita tengok kat sini, peluh mengandungi peluh kita tu, Sean pernah tak tertelan peluh? Kalau masa buat aktiviti tertelan kan? Ego, bukan sengaja tertelan. Okey, bukan sengaja tapi tertelan. Apa rasa dia? Rasa macam apa nama, masin lah Ego. Masin. Okey, cikgu nak tanya pada Najahia. Okey Najah, awak pernah rasa tak tertelan awak punya peluh? Awak macam mana rasanya? Adakah sama macam Abang Sean? Rasanya masin. Sama juga. Betul lah tu. Okey, rasanya masin. Jadi kenapa dia masin? Kerana dia ada garam mineral. Garam mineral dan juga urea. Okey, jadi peluh disingkirkan melalui liang peluh yang dalam peluh tu ada air, garam mineral dan juga urea. Okey, cikgu nak tunjuk kat sini mana peluh tu keluar. Okey, di sini ada warna hijau, macam ini kan gambar pada hijau ni, yang gulung-gulung ni itu kita panggil kelenjar peluh. Okey, di sini ialah ductus peluh, di mana kelenjar bila hari panas, kelenjar peluh ni akan menjadi aktif dan akan merimbiskan peluh akan melalui ductus peluh dan keluar melalui liang peluh ni. Okey, jangan confuse liang peluh dengan liang roma. Ni liang roma ni yang ada bulu roma kita. Okey, yang di sini. Tetapi liang peluh ni sangat halus, kita tak nampak. Tapi kalau bulu roma tu kita boleh nampak. Yang kecil-kecil tu liang peluh. Jadi tidak sentiasa kita berpeluh. Jadi badan kita ni macam mesin. Bila keadaan panas, badan kita akan mengeluarkan peluh untuk menyejukkan badan kita. Bila berlaku bila peluh keluar, dia akan berlaku penyejatan pada kulit. Dan itu membuatkan kita sejuk, Sean. Jadi memang penting kita mengeluarkan peluh bagi keseimbangan suhu badan kita. Betul. Jadi selesai untuk perkumuhan. Kalau kita tengok tadi, cikgu. kita tadi dah belajar proses perkumuhan, okey, iaitu proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Kemudian kita dah tengok organ-organ yang terlibat. Kita ulang balik apa tadi? Organ yang pertama ialah Peparu yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Satu lagi cikgu terlupa, wap air. Wap air, cikgu terlupa. Wap air, anak-anak murid, boleh tak awak sediakan cermin muka? Boleh. Okay. Tapi Ego, sebelum kita teruskan dengan aktiviti ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa rangkap pantun yang bertajuk Terima kasih Cikguku. A, B, C dan alif bata. 1, 2, 3 dan 4. Selalu cikgu mengajar kita dilatih to be sampai dapat. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Dilatih to be sampai dapat agar kita maju ke hadapan. 5, 6, 7 dan 8. Rajin belajar, bacalah buku agar kita maju ke hadapan. Terima kasih, wahai cikguku. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ika. Baiklah Cikgu, sebelum kita rehat tadi nak minta pelajar ataupun murid untuk melakukan ataupun menjalankan aktiviti ya Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, kita sambung aktiviti yang menunjukkan proses perkumuhan yang mengeluarkan wap air, Sean. Jadi cikgu nak kamu keluarkan cermin muka. Ada tak cermin muka dengan kamu? Ada. Okey, sekarang saya nak kamu hembuskan nafas kamu pada cermin muka. Sebab cikgu tak boleh lah sebab kita kat sini kan SOP kan. Jadi kamu saja boleh buat di rumah dan cuba hembus pada permukaan cermin dan buat pemerhatian. Okey, 1, 2 mula. Okey, hembus jangan cium cermin. Okey, Azril. Azril nampak macam okey, Azril dia enjoy nampak tu. Okey, Azril, apa yang kamu nampak pemerhatian selepas kamu menghembus pada cermin muka tu? Saya nampak ada wap air dekat cermin. Ada wap air. Jadi betul lah. Jadi betul tak? Maksudnya wap air ialah salah satu bahan perkumuhan. Betul? Ya, betul. Setuju? Betul ke? Betul. Okey. Jadi kamu belajar daripada pemerhatian. Ya. Jadi selesailah kita punya yang perkumuhan tu. Ya, Cikgu. Sean, jadi kita boleh masuk ke topik yang seterusnya iaitu proses penyatinjaan. Okey, baik Cikgu. Jom kita masuk. Okey, so kalau kat sini nanti kita akan belajar tentang apa tu proses penyatinjaan. Okey. Selepas tu apakah organ-organ yang terlibat dan hasil penyatinjaan. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya pada Najah. Najah, boleh kamu terangkan tak apa yang kamu faham tentang proses penyatinjaan? Okey cikgu. Makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan dipanggil sebagai tinja. Proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur dan dinamakan sebagai penyatinjaan. Okey. Jadi proses apabila makanan yang tidak tercerna dikeluarkan melalui dubur daripada yang Najah cakap tu. Okey. Alia, boleh tak kamu bagi tahu apakah organ yang terlibat dalam proses penyatinjaan? Alia, jangan lupa pasang mic ya. Organ yang terlibat dalam proses perkumuhan penyatinjaan ialah dubur. Okey, terima kasih. Irfan, apakah hasil proses penyatinjaan? Baik cikgu, jawapannya adalah tinja. Tinja. Kalau dalam bahasa biasa kita sebut najis. Dalam bahasa sainsnya tinja. Macam tadilah buah pinggang, ginjal. Jadi kita kena biasakan dalam sains, kita biasakan bahasa sains. Jadi kita kat depan ni cikgu akan tunjuk bagaimana proses penghasilan pembentukan tinja dalam badan kita. Kita tak nampak kan, kita tahu dia keluar je.
Okey. Ya, betul. Jadi sekarang kita nak buat simulasi bagaimana tinja itu dihasilkan daripada badan kita. Tapi kita buat macam mana, Cikgu? Okey. Jadi cikgu kena bergerak ke sana. Ke sini, Cikgu. Ya. Sean tukar tempat cikgu. Okey, silakan, Cikgu. Okey, sebelum tu Sean, Ya. cikgu lupa, cikgu nak tunjuk sini Oh, dulu. ni. Okey, silakan, Cikgu. Ya. Okey. Minta maaf ya. Boleh je, Cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk dululah. Ya. Okey, ini ialah organ yang terlibat dalam proses penyatinjaan. Ya. Iaitu tadi ialah dubur. Aha. Okey. Dan di sinilah tempatnya, di sini ialah rektum. Ya. Dan di sini ialah tinja kita. Tinja, tinja akan disimpan di dalam rektum. Okey, ini usus besar. Ya. Usus kecil. Ya. Jadi nanti bila cikgu tunjukkan simulasi, apabila murid makan, apabila kita makan, Ya. makanan akan masuk daripada mulut turun ke esophagus, Ya. masuk ke perut. Ni nampak tak gambar buah apple ni? Ni contoh makanan akan dalam perut. Okey, apple lah Dan tu, Cikgu. kemudian Ya. akan melalui usus kecil. Ya. Okey, dan usus besar berakhirlah ke dubur. Inilah dia laluan makanan kita yang kita makan setiap hari. Ya. Okey, jadi kita nak pergi buat macam mana simulasi pembentukan tinja. Okey, Cikgu. Okey, jom. Okey. Kat sini cikgu ada bawa biskut. Okey. Katakanlah ini bulan puasa kan? Ya. Tapi tak apalah ni. Aha. Katakan kita makan makanan. Ya. Katakan biskut. Ya. Kita letak di sini. Okey, kita Sebenarnya mereka yang ada di rumah pun boleh buat sama ke, Cikgu? Kalau mereka ada? boleh. Kalau ada nanti lepas ni boleh cuba. Ya. Okey. Jadi biskut ni kita makan. Katakanlah ini ialah mulut dan gigi kan? Ya. Okey. Katakanlah ini diibaratkan gigi. Ya. Okey. Dan ini mulut. Ya. Jadi apabila makanan masuk ke dalam mulut, jadi kelenjar liur Ya. akan terus merembeskan air liur kita. Apabila makanan masuk di dalam mulut, mesti akan ada air liur yang keluar. Ya. Okey, jadi ini cikgu letaklah diibaratkan kita punya air liur. Ya. Okey, air liur ni berfungsi untuk memudahkan makanan kita telan. Ya. Okey. Kita nak telan kan? Takkanlah dengan besar-besar macam gini nak telan. Jadi kita akan kunyah dan juga dengan bantuan cecair daripada iaitu air liur kita. Okey. Okey. Tambah lagi sikit. Okey. Katakanlah ini gigi kita lah. Gigi kita kunyah. Okey. Kita kunyah kalau sebaiknya 40 kali tau, Sean. Oh. Sebaiknya lah. Okey, barulah kita telan. Tapi kita pun selalu nak cepat kan. Bagi betul-betul hancur. Okey. Katakan ni dah hancur dah. Yang kita dah kunyah. Sekarang nak tinggal nak telan sahaja. Okey, di sini ialah... Bawa ke sini pula. Di sini... ini ialah diibaratkan yang warna kuning ni ialah ni perut, Sean. Ya. Dan dalam perut ni ada asid. Yang warna kuning ni kita ibaratkan asid, iaitu jus gaster dalam perut. Terdiri daripada asid hidroklorik dan enzim pepsin. Tapi ni tak ada tahu dalam ni, cuma tambahan. Okey, maklumat tambahan. Dan ini ialah kita ibaratkan salur esophagus. Tu tadi tu salur makanan tu kan? Nanti kita akan, bila makanan kita tadi mulut, okey. Ini tadi kan makanan yang kita kunyah tadi, kita pun masuklah ke dalam, kita telan kan? Bila telan, dia akan masuk ke dalam salur esophagus. Okey. Nampak? Okey. Seterusnya, kita tengok laluan makanan kita terus masuk ke dalam perut. Okey. Nampak? Nampak ya, Cikgu. Okey, dalam perut. Lepas tu cikgu pakai glove ni. Okey, ada messy sikit. Okey. Seterusnya. So, yang warna kuning tu tadi bagaikan... ialah asid. Asid dalam perut dah, Cikgu? Ya, asid dalam perut kan. Okey, asid hidroklorik dan juga enzim pepsin. Okey. Nampak ni. Jadi makanan kita dalam perut beginilah, Sean. Akan bercampur dengan kita punya asid. Okey. Jadi tadi pepejal kan? Dah jadi hancur macam ni. Okey. So makanan yang dalam perut ni akan berada beberapa jam
dalam perut kita. Okey, sehinggalah dia dalam bentuk separa cair. Tadi kan dia berpejal, keras dan dia sampai menjadi separa cair. Barulah dia akan masuk ke dalam usus. Okey, kita masuk sini dulu. Ini cikgu ibaratkan, kita ibaratkan usus lah, cikgu guna stokin. Kita guna apa yang ada je dekat rumah ni. Tapi ini berbeza daripada apa yang cikgu gunakan tadi. Macam tadi adalah macam saluran plastik cikgu. Tetapi ini adalah usus. Okey. Cikgu akan tunjukkan kenapa tau. Okey. So sekarang ini tadi makanan yang telah beberapa jam dalam perut kita akan masuk ke dalam usus. Okey, usus kecil. Itu usus kecil dulu. Okey. Cikgu akan tuangkan. Okey. Okey, usus kecil. Okey. Cikgu saya nampak macam ada terkeluar daripada stokin cikgu. Okey. Usus kecil ni, di usus kecil segala nutrien yang kita makan diserap. Okey. Usus kecil ni kan dia ada salur darah kan? Darah ini ibarat darah. Jadi segala nutrien akan masuk ke dalam darah. Nampak tak? Bila cikgu rendam ni kan, berubah kan? Warna dia berubah. Tadi macam warna merah, sekarang macam warna keruh sedikit. Kerana segala nutrien yang ada pada makanan tu akan masuk ke dalam darah kita. Vitamin, apa akan masuk ke dalam darah. Jadi makanan yang tidak tercerna tu yang akan masuk ke dalam usus besar. Faham kan? Jadi usus kecil di mana penyerapan nutrien berlaku, nutrien tu akan masuk ke dalam darah. Manakala makanan yang tidak tercerna seperti serat, fiber ataupun juga sel-sel mati, akan masuk ke dalam usus besar. Okey. Jadi kita ibaratkan jugalah ini usus kecil, usus besar. Cikgu tak ada lagi, tak cukup. Tak cukup cawan cikgu. Tak cukup stokin. Okey. Jadi segala khasiat-khasiat telah diserap. Okey, dan masuk ke dalam usus besar. Okey. Dalam usus besar pula, usus besar ni berfungsi untuk menyerap air. Okey. Macam usus kecil tadi untuk menyerap nutrien. So apa yang baki tu hanya untuk menyerap air ke cikgu? Yang lain tu air pula ialah usus besar untuk menyerap air dan juga vitamin. Okey. Tapi kita punya tinja ni usus kita panjang tau. Jadi bila dia panjang dalam 12 ke 24 jam dia akan bergerak tinja tu lama dalam tu, usus besar kita. Dan najis tinja ni akan disimpan dalam rektum. Tadi cikgu cakap kan? Sehinggalah sampai satu masa rektum tu menerima tekanan dan masa tu kita lah baru berkeinginan nak pergi tandas. Tak adalah setiap hari kan atau setiap masa. Okey, sekarang nak tengok tak? Nak tapi tak nak juga, tapi terpaksa tengok juga lah. Tapi inilah hakikatnya yang baru kita boleh berlaku, fahamkannya proses penyatinjaan ni. Okey, sekarang ini dah tak ada, dah habis diserap air, dah habis serap vitamin. Yang tinggal ni ialah sel-sel mati. Fiber yang kita makan yang ada dalam sayuran, kan, buah-buahan. Okey, so cikgu pun potonglah ya. Okey, lagi senang kan cikgu? Kita potong je. Okay. Tapi proses pemotongan ni tak berlaku lah. Yang ni hanya untuk kita eksperimen kita. Jangan kami nak potong usus pula, tak ada. Usus kan nanti tak cukup pula. Okey. Jadinya tadi tu cakap tadi, tinja tadi akan berada dalam rektum. Okey, berkumpul dalam rektum ni. Okey, kat sini. Okey, sehingga sampai satu masa dia dah penuh, kita pun ada tekanan pada rektum dan barulah kita rasa nak pergi ke tandas. Okey, dan kita tengok tadi makanan yang kita makan tadi tu dan akhirnya menjadi tinja. Okey, menjadi cecair begini. Boleh nampak beginilah nampak pun samalah cikgu. Gitulah prosesnya. Okey. Nampak macam geli kan? Tapi inilah hakikatnya proses yang kita buat setiap hari. Okey, cikgu tunjukkan. Inilah dia. Tinja kita. Okey. Kepada mereka yang tak pernah tengok tinja tu, rasanya pernah kan cikgu? Mesti kan. Okey, cikgu letak kat sini. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM.
Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM. Jom cikgu kita teruskan penerokan kita. Okey, yang terakhir sekali Sean, kita nak tahu tentang apakah kepentingan proses perkumuhan dan penyatinjaan. Tapi sebelum tu kita lihat dulu situasi 1. Okey, dipersilakan. Situasi 1. Assalamualaikum doktor. Semenjak kebelakangan ini saya sukar membuang air kecil. Azril. Doktor jangan lupa pasang mic ya doktor. Jangan lupa mic. Waalaikumsalam. Kebiasaannya, jika seseorang sukar membuang air kecil, dia berkemungkinan menghidap penyakit batu karang. Saya akan membuat pemeriksaan lanjut untuk mengasahkan keadaan Encik. Okey, sekarang kita tengok situasi kedua. Pesakit kedua. Assalamualaikum doktor. Semenjak kebelakangan ini doktor, saya suka membuang air besar. Sudah beberapa hari saya suka membuang air besar doktor. Waalaikumsalam. Adakah tinja kamu keras? Betul doktor. Tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Kamu perlu minum banyak air. Gejala ini dinamakan sembelit. Baiklah doktor. Okey, terima kasih Sean. Terima kasih doktor. Ada dua situasi tadi, iaitu situasi pertama pesakit batu karang. Dia suka nak buang air kecil di sini kan. Kalau kat sini kita boleh lihat di situ pembentukan batu karang. Bila ada pembentukan batu karang pada buah pinggang, menyebabkan dia tersumbat dan menyebabkan pengurangan penghasilan air kencing. Alamak. Ini sangat bahaya. Itu bergantung kepada diet kita. Diet kita kalau dengan banyak garam, okey, kita kena kurangkan pengambilan garam. Okey, dan situasi kedua pula ialah tadi pesakit tu suka membuang air besar. Sembelit tu. Tu sembelit. Okey, ini contohnya di sini kita boleh lihat di mana tinja ni ialah telah berkumpul dan mengeras. Ini disebabkan kita kekurangan air dan juga diet kita yang juga salah satu faktor menyebabkan tinja kita mengeras. Jadi kita perlu cukup minum air 8 gelas sehari. Dan juga sayur-sayuran ke cikgu? Ya, sayur-sayuran, serat semua kita kena ambil supaya ginjal dan juga kita punya usus besar dan juga dubur sihat. Guna lama kan? Itu sahaja. Baiklah cikgu, sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh berikan rumusan daripada penerokan kita hari ini cikgu. Okey, rumusannya iaitu proses perkumuhan dan penyatinjaan ini adalah dua proses yang sangat penting dalam kehidupan kita dan apa-apa pun kita perlu jaga dengan pengambilan makanan yang berzat dan seimbang. Semoga kelancaran pada proses perkumuhan dan penyatinjaan kita. Itu saja. Terima kasih cikgu. Dan hari ini juga kita ada ataupun kita telah pun menerokai proses perkumuhan dan juga penyatinjaan, prosesnya dan juga organ-organ yang terlibat serta kepentingannya seperti yang cikgu sebutkan tadi. Kita kena sentiasa mengikut ataupun menjaga diet kita dan juga pemakanan kita dan juga apa yang kita minum supaya kita tidaklah menghadapi masalah yang cikgu baru saja sebutkan tadi ya cikgu. Dan lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Cikgu Ika atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid-murid kita yang ada dalam talian iaitu Adam, Alia, Faris, Irfan, Azril dan juga Najmi. Najmi ya? Betul lah Najmi. Kerana bersama kita dalam Teroka Didik TV KPM. Dan jangan lupa ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Bye! Jumpa lagi!